Terima kasih. Hai dan selamat datang ke Jewish World Weekly di i24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami memberi tumpuan kepada cerita, isu dan personaliti yang berkaitan dengan kepentingan Yahudi di sini, di Israel dan juga di seluruh diaspora komuniti Yahudi global. Dan kita mulakan dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Sila lihat. Seorang lelaki dari California telah dijatuhkan hukuman penjara selama setahun dan probasi atas kematian penunjuk perasaan Yahudi, Paul Kessler. Louis Abdel Fattah Al-Naji telah mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tanpa niat dan serangan fisikal selepas pertempuran pada November 2023 di antara Perhimpunan Pro-Israel dan Pro-Palestin di Thousand Oaks. Pihak pendakwa raya berkata Al-Naji telah memukul Kessler dengan pembesar suara, menyebabkan dia terjatuh dan kepalanya terhentak di atas jalan. Lelaki Yahudi berusia 69 tahun itu meninggal dunia sehari kemudian akibat kecederaan parah di kepala. Keluarganya telah mengkritik hukuman yang ringan itu. Kerja-kerja telah dimulakan untuk memulihkan tanah perkuburan Yahudi utama di Damsyik sebagai sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk menghidupkan semula warisan Yahudi Syria selepas kejatuhan Bashar al-Assad. Tanah perkuburan itu menempatkan ratusan makam dan tidak rosak semasa perang saudara, walaupun ia telah lama terbiar. Fasa pertama ialah membersihkan dan membaiki kubur. Dengan pemulihan dinding, pencahayaan, dan kamera keselamatan yang dijangka siap bulan depan. Dan akhirnya, legenda komedi Yahudi, Mel Brooks, telah mencecah usia 100 tahun. Dilahirkan sebagai Melvin Kaminsky, beliau dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Brooklyn. Selepas berkhidmat dalam Perang Dunia Kedua, beliau membina kerjaya dalam televisyen, persembahan stand-up, dan film menjadi terkenal dengan sindiran berani. Karya beliau yang paling terkenal termasuk The Producers, Blazing Saddles, dan Young Frankenstein. Film-film yang menyindir Nazi, Prejudice, dan Kuasa. Jumlah kematian terus meningkat akibat dua gempa bumi dahsyat di Venezuela. Lebih daripada 2.000 orang telah disahkan meninggal dunia. Dan apabila hari-hari terus berlalu, usaha berterusan untuk mencari mangsa yang terselamat semakin sukar. Komuniti Yahudi di Venezuela juga sangat terjejas akibat gempa bumi tersebut. 3 ahli daripada komuniti seramai 5,000 orang itu telah disahkan meninggal dunia, beberapa lagi masih hilang, dan berpuluh-puluh keluarga telah kehilangan rumah mereka. Bersama kita sekarang dari Caracas ialah Roberto Mishkin, Presiden Union Israelita de Caracas, kongregasi Askenazi terbesar di negara ini. Hai dan terima kasih kerana bersama kami. Saya tahu Anda sangat sibuk sekarang. Dan saya ingin mulakan dengan, Anda tahu bagaimana keadaan semua orang di sana? Saya tahu kawasan ini masih lagi dalam keadaan bencana. Hai, selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menjemput saya. Ini benar-benar satu malapetaka bagi kami. Hanya sebuah negara yang telah lebih 20 tahun berada dalam krisis ekonomi dan politik yang teruk. Perkara ini berlaku sekarang, ia sangat membebankan. Syukurlah, jumlah kematian kita tidak begitu tinggi. Beban emosi ke atas komuniti sangat besar. Saya boleh bayangkan. Tetapi setiap hari Tetapi, adakah sesiapa? Adakah awak nampak ia akan berlaku? Atau adakah ia bagaikan 2 hentaman berturut-turut? Saya tak boleh bayangkan. Saya berasal dari tempat yang juga ada gempa bumi. Dan saya masih ingat gempa Northridge pun sudah cukup menakutkan. Apatah lagi 2 kali berturut-turut. Bagi kami, ia tak rasa seperti 2 kali berturut-turut. Ia cuma rasa seperti satu gempa yang sangat panjang. Tiada siapa sangka perkara ini boleh berlaku. Kami tak ada gempa kecil sebelum ini atau apa-apa pun. Ia cuma berlaku begitu saja. Wah, dan seperti yang kita tahu, puluhan ribu masih hilang. Tapi boleh ceritakan bagaimana kawasan kejiranan dan komuniti Yahudi di tempat itu seolah-olah diberkati kerana tidak ramai yang terkorban. Saya rasa Caracas secara umumnya memang diberkati. Memandangkan pada tahun 1967, Caracas mengalami gempa bumi yang dahsyat yang benar-benar memusnahkan bandar itu. Mungkin cara mereka membina bangunan hari ini telah menjadikannya lebih selamat. Kawasan kejiranan Yahudi lama yang dipanggil San Bernardino telah terjejas dengan sangat teruk dan bahagian timur bandar, Chacao, Chacabuco, Tamira, Los Palos Grandes juga telah terjejas dengan teruk. Dan katakanlah di Chacabuco hanya 5 bangunan yang runtuh. Tetapi terdapat berpuluh-puluh, mungkin ratusan bangunan yang mungkin perlu dikosongkan selepas itu.
Begitu juga di San Bernardino. Kami ada, kalau tak silap ingatan, 3 bangunan yang runtuh. Itu cuma 3 bangunan lama, tapi ada banyak bangunan yang keluarga tidak akan dapat kembali duduki. Betul. Maksud saya boleh bayangkan ya, dari segi kejuruteraan untuk melihat dan menilai jenis kerusakan yang berlaku. Betul. Jadi terangkan, apa yang dilakukan oleh sinagog sebagai sebuah community untuk membantu menyediakan, Anda tahu, perkhidmatan kemanusiaan, makanan, bekalan. Jadi kami adalah sebuah komuniti yang sangat teratur. Komuniti Ashkenazi dan Sephardi bekerjasama erat. Kami sebenarnya adalah rakan kongsi dalam kebanyakan institusi komuniti. JCC, sekolah, Beit Avot, segala-galanya diuruskan oleh kedua-dua komuniti secara bersama di bawah payung Balakaya. Jadi pada hari pertama lagi kami sudah mempunyai protokol kecemasan yang sedia ada untuk membantu kami bertindak balas. Kami sebenarnya tidak pernah merancang untuk menghadapi gempa bumi, tetapi ini adalah sebuah negara yang rumit. Jadi Betakhon kami sangat teratur dan komuniti kami juga sangat teratur. Mereka tahu bahawa sekiranya berlaku kecemasan, kami mempunyai 2 tempat berkumpul utama di bandar ini. Satu adalah institusi saya dan satu lagi ialah JCC. Jadi kami terus pergi ke institusi kami. Kami membukanya. Kami mula menerima pelarian. Dan pada malam itu, Rabu 24, tepat tengah malam, kami bermesyuarat dalam majlis kecemasan kami untuk mula merancang dan memikirkan apa yang perlu kami lakukan dalam beberapa hari dan minggu akan datang. Wah, maksud saya dan saya. Kita semua tahu, sudah tentu, apa yang telah berlaku kepada komuniti Yahudi sepanjang beberapa dekade yang lalu di Venezuela, sejak rejim Chavez. Ia satu pemikiran yang menakutkan bahwa itulah sebabnya Anda terpaksa menyediakan langkah-langkah kecemasan lebih awal, Anda tahu, untuk kemungkinan antisemitisme dan penculikan. Kita tahu ia memang mengerikan. Dan Anda tahu, kami juga perlu menguruskan pandemik sebagai sebuah komuniti. Kami pernah mengalami gangguan bekalan elektrik hampir seminggu di negara ini yang terpaksa kami uruskan sebagai satu kecemasan. Jadi malangnya kami sudah ada pengalaman, tetapi itu sebenarnya bernasib baik untuk kami kali ini kerana kami dapat bertindak dengan cepat. Baiklah, terima kasih banyak. Kami menghantar banyak kasih sayang dari Israel kepada Anda. Terima kasih, Roberto Mishkin. Terima kasih kerana menjemput kami. Satu inisiatif yang diterajui oleh Agensi Yahudi dan Organisasi Yahudi Amerika Utara bersama Kerajaan Israel telah berikrar untuk membina 1.000 rumah baharu di Negev Barat di selatan Israel. Satu majelis telah diadakan di kawasan sempadan Gaza di komuniti sempadan Ein Harod untuk menandakan permulaan proyek yang bercita-cita tinggi ini. Namun, acara itu tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Wartawan I24 News English, Joe Brown, ada maklumat lanjut. Fasa pertama telah membina semula komuniti sempadan Gaza 2,5 tahun selepas mereka dibunuh beramai-ramai. Pemimpin Yahudi dari Amerika Utara dan seluruh dunia sebagai sebahagian daripada lembaga gubernur agensi Yahudi berkumpul di Kibbutz Ein Haslosha dalam satu majelis peletakan batu asas untuk projek pembinaan yang bercita-cita tinggi. Dibiayai oleh kerajaan Israel bersama dermawan dan organisasi Yahudi, rancangan ini adalah untuk membina semula 1.000 rumah di Negev Barat. Dengan 46 unit pertama sedang dibina di Ein Haslosha, sebuah komuniti di mana 90 pengganas telah menyusup masuk dan 4 rakyat Israel terbunuh pada 7 Oktober. Kita memulakan majlis peletakan batu asas untuk membina 1,000 rumah serta memperluas 20 kibbutz, setiap satunya dengan kira-kira 50 rumah baharu. Kemenangan sebenar ialah terus membina dan terus maju, membawa 1 juta pendatang Yahudi ke Israel dari seluruh dunia, terus memulihkan selatan dan utara Israel. Al-Amok memberitahu hadirin di majlis itu bahawa beliau mahu menggandakan populasi di kawasan sekitar Gaza, khususnya dengan usaha agensi Yahudi. Membawa pendatang Yahudi ke Israel dan melakukannya di komuniti yang telah musnah akibat serangan 7 Oktober. Ia menambah satu lapisan simbolisme. Ia bukan tentang perumahan, ia tentang semangat. Masyarakat teladan adalah kemenangan mutlak. Ia bukan di medan perang, ia tentang berusaha untuk cemerlang dalam setiap bidang. Dan pada masa yang sama, jangan pernah lupakan golongan paling lemah dalam masyarakat kita. Berikan mereka harapan. Keluarga yang kehilangan, tebusan, keluarga tebusan. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Tengok saya!
seorang ahli keluarga yang kehilangan bersuara semasa upacara itu. Semasa penceramah utama Bezalel Smotrich berucap, Eyal Dagel, bapa kepada pemerhati IDF Roni yang terbunuh pada 7 Oktober menjerit kepada Menteri Keuangan itu kerana kegagalan kerajaan beliau sebelum dan selepas serangan tersebut. Semua orang Yahudi di dunia perlu faham bahawa kerajaan ini sedang menyebabkan bencana yang tidak boleh dipulihkan di negara Israel. Kamu tidak sayang saya. Kalau kamu sayang saya, kamu pasti akan lindungi Roni. Roni telah dibakar. Kamu tidak lindungi saya dan kamu langsung tidak sayang saya. Eshel adalah salah seorang daripada segelintir orang yang membantah lawatan Smotrich dengan ramai yang masih tidak berpuas hati tentang apa yang mereka anggap sebagai kekurangan accountability untuk peristiwa 7 Oktober. Tetapi walaupun jarang berlaku, seorang menteri kerajaan berdepan dengan orang awam dan tidak dapat beredar, Smotrich tetap meneruskan. Bercakap tentang geran $330 juta yang telah diberikan oleh kerajaan kepada inisiatif agensi Yahudi. Sebahagian besar wang yang dikumpul untuk projek itu datang daripada penderma individu atau kempen kutipan dana berkumpulan dengan sumbangan utama datang daripada kumpulan di Chicago dan Florida. Dan pada masa di mana polarisasi politik, malah dalam parti-parti itu sendiri, berada pada tahap tertinggi, kumpulan Yahudi tetap teguh dalam sokongan mereka terhadap Israel. Sejarah bangsa kita sentiasa mempunyai perpecahan. Tetapi sekarang, apabila keadaan menjadi sukar, kita perlu bersatu. Dan saya rasa itulah yang diwakili oleh perkara ini. Saya rasa dalam komuniti diaspora, bagi kami menyaksikan dengan ngeri apa yang berlaku. Dan ia adalah satu penghormatan, tetapi ia juga satu kewajipan untuk membina semula. Ketika Israel dan diaspora sedang pulih daripada dan mencerna serangan 7 Oktober mengikut rentak masing-masing. Usaha bersama dari negara Yahudi dan kumpulan Yahudi sedang cuba membina semula secara fizikal komuniti sempadan Gaza sebagai mengenang generasi yang telah gugur dan demi manfaat generasi akan datang. Tetamu kita seterusnya ialah seorang aktivis, seorang pembikin filem yang telah mengembara ke seluruh dunia untuk berbual secara bersemuka dengan mereka yang mengkritik Israel dan orang Yahudi. Dan beliau juga telah menghasilkan satu siri dokumentari yang sangat menarik yang menunjukkan bahawa ratusan juta sebenarnya tidak pernah hilang. 2 tahun lalu, pasukan kami memulakan satu projek untuk mendokumentasikan komuniti Yahudi yang tidak dikenali, bermula dengan benua Afrika. Kisah suku-suku Israel telah bertahan selama beberapa generasi sebagai mitos atau legenda, sedangkan sebenarnya ia adalah satu realiti. Bagaimana jika jawapan tentang siapa mereka ini bermula dengan kesedaran kemanusiaan? Selepas penggambaran di 9 negara Afrika mengharungi pengalaman diculik selama 3 minggu bersama pelbagai halangan yang sukar dibayangkan, kami amat memerlukan sokongan anda untuk membantu kami menyiapkan We Were Never Lost. Torah temima, Torah Tadunai Temima, Torah temima, Torah Tadunai temima. Dan kami sangat gembira kerana Rudy Rockman bersama kami di studio. Terima kasih kerana berada di sini. Sudah tentu, saya gembira berada di sini. Saya telah mengikuti kerja anda sejak sekian lama. Maksud saya, anda telah menumpukan bertahun-tahun kepada topik ini. Dan anda sendiri mempunyai kisah yang sangat menarik. Jelaskan perjalanan di sebalik siri We Were Never Lost dan mengapa ini adalah sesuatu yang anda rasa anda perlu lakukan. Sudah tentu. Jadi biasanya banyak cerita bermula di rumah Habbat dan saya adalah seorang pelajar di University Columbia di New York. Saya berada di sebuah rumah Habbat dan seorang wanita bekas pelajar datang kepada Rabi Habbat dengan sebuah kipah yang besar. Dan dia berkata dia mendapatkannya dari Afrika. Dan bagi saya apabila saya dengar tentang orang Yahudi di Afrika, saya fikir sama ada orang Yahudi Afrika Selatan, orang Yahudi Ethiopia, atau orang Israel selepas tamat tentera, atau ahli perniagaan ekspatriat. Dan dia mengeluarkan telefonnya yang menunjukkan orang Yahudi kulit hitam memakai tefilin, bercakap tentang Masyiah dan ingin menyertai tentera di Israel. Saya benar-benar terkejut. Bagaimana boleh ada ahli keluarga kita yang lain yang kita sendiri tidak pernah dengar sebelum ini? Kemudian kami sedar bahawa hari ini 16 juta orang Yahudi di seluruh dunia adalah keturunan daripada 2,5 suku, iaitu Yehuda, Binyamin dan separuh daripada suku Levi. Kita sebenarnya ada 12 suku. Masih ada 9,5 suku Am Israel yang belum kembali dan mereka berada di 4 penjuru dunia, di Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Dan matlamat projek kami adalah untuk membawa kembali kisah-kisah mereka ke dalam kesedaran masyarakat masa kini untuk menghubungkan mereka semula, sudah tentu melalui cara yang betul dan untuk dapat membina semula apa yang sepatutnya menjadi Israel. Jika anda mempunyai sebuah bekas, anda memecahkannya, menghancurkannya menjadi banyak kepingan, anda mahu menyusunnya semula supaya ia boleh menampung air, supaya air tidak bocor keluar. Anda perlukan semua kepingan itu. Dan maksud saya, kita tahu kerana semua nabi kita dari Rambam hingga ke bawah telah bercakap tentang suku-suku yang hilang. Maksud saya, banyak tujuan juga pergi ke Amerika Syarikat adalah kerana mereka fikir mereka akan menemui suku-suku yang hilang di sana. Tetapi bercakap tentang Afrika secara khusus kerana terdapat minat yang begitu besar dalam anda tahu bukti bahawa banyak negara Afrika berasal secara langsung dari kehancuran Bait Suci kedua.
Sudah tentu, jelaskan perkara itu. Jadi, kita sudah tahu tentang Beta Israel, Yahudi Ethiopia. Dan jika sudah ada komuniti Yahudi yang pergi tidak terlalu jauh dari Israel, Amerika sebenarnya jauh lebih jauh berbanding Afrika. Ada juga komuniti lain yang tersebar ke tempat-tempat lain. Sekarang, jika Anda pergi ke Afrika Selatan, Zimbabwe, Afrika Selatan, malah di pantai timur di Tanzania, sebenarnya ada Yahudi Yaman yang mengembara ke tempat-tempat tersebut. Anda akan dapati safar Yaman yang panjang yang diperbuat daripada tanduk kudu. Tidak ada kudu di Yaman. Ia adalah sejenis antelop yang hanya terdapat di Afrika. Jadi terdapat banyak laluan perdagangan daripada Yahudi Yaman yang apabila Islam datang dan mula memaksa ramai Yahudi Yaman memeluk Islam, ramai antara mereka melarikan diri ke pantai timur Afrika. Anda juga mempunyai kaum Igbo yang berasal daripada suku Gad yang melarikan diri melalui koridor Sahel dan akhirnya sampai ke wilayah selatan Nigeria hari ini yang dipanggil Biafra. Ia secara harfiahnya dipanggil Beafra di dalam Afrika dalam bahasa Ibrani. Jadi mereka masih mengekalkan nida, mereka masih mengekalkan amalan berkhatan, mereka masih mengekalkan Rosh Chodesh yaitu permulaan bulan baru. Mereka masih mengekalkan kasut. Mereka mengekalkan identiti bahwa mereka adalah sebahagian daripada Israel dan suatu hari nanti mereka akan pulang ke tanah air. Dan inilah zamannya sekarang. Dengan kemudahan perjalanan, media sosial, dan keupayaan untuk sampai ke tempat-tempat yang berbeza ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk menyedari bahwa kita mempunyai saudara-saudari lain di luar sana. Sebagian daripada mereka perlu melakukan jiul, sebagian lagi perlu melakukan jiul ucumat, iaitu pelbagai bentuk penukaran agama mengikut halakha di mahkamah agama. Tetapi, bergantung kepada apa yang diputuskan, kita semua tahu bahwa ada sesuatu di sini dan kita perlu menyelidiki perkara ini sehingga ke akar umbi untuk membawa kembali seluruh keluarga Israel kepada Anda tahu. Dan Anda melakukan ini, maksud saya, ia bukanlah tanpa tentangan. Maksud saya, Anda memang seorang pejuang, seorang askar. Anda tahu, Anda pernah menjadi askar sukarelawan tanpa keluarga di Israel dan Anda terlibat dalam peperangan di Gaza dan juga di Lubnan. Jadi Anda telah melalui banyak perkara. Dan terangkan keberanian yang datang bersama semua itu. Sudah tentu. Jadi saya melihat diri saya sebagai seorang pejuang cahaya. Saya bukan pejuang hanya untuk berperang, dan saya juga bukan hanya hidup dalam cahaya semata-mata untuk hidup dalam satu realiti tertentu. Saya di sini untuk mewujudkan satu realiti yang penuh cahaya. Malangnya, hari ini kita ada musuh, dan kadang-kadang kita perlu bangkit dan berjuang. Jadi pada 7 Oktober, saya kembali ke Kfar Aza. Saya dipanggil semula sebagai tentera simpanan bertempur pada malam 7 Oktober menentang Hamas di Kfar Aza, kemudian berada dalam unit pertama yang masuk ke Khan Yunis, ke Gaza, dan unit pertama masuk ke Al-Aida di Lubnan. Dan dalam beberapa hari lagi, saya akan kembali ke Lubnan. Jadi itu adalah pertempuran fizikal, tetapi ada juga pertempuran ideologi. Kita dapat lihat dunia, semua pihak yang ekstrim akhirnya membuat kesimpulan yang sama bahwa orang Yahudi adalah punca masalah. Golongan kanan melihat kami sebagai golongan kiri melihat kami sebagai golongan kanan, golongan pelampau kulit putih, neo-Nazi menganggap kami musuh nomor 1, golongan pelampau kulit hitam, Farakan, golongan Kristen ekstremis, Muslim ekstremis, dan golongan sekuler ekstremis. Semua golongan ekstrim bersetuju tentang satu perkara, yaitu orang Yahudi adalah masalahnya. Dan bagi saya, ia bukan kerana kita melakukan sesuatu yang salah, ia kerana kita tidak melakukan secukupnya. Kita sebagai bangsa Yahudi mempunyai visi, mempunyai pernyataan misi satu yang kita pilih, yaitu untuk melakukan tikkun olam, menyembuhkan dunia, dan menjadi ola goim, cahaya kepada bangsa-bangsa. Jadi apa maksudnya untuk menyembuhkan dunia? Di mana sahaja terdapat kebencian, cemburu, materialisme, penyembahan berhala, kita perlu membetulkannya. Apa maksudnya menjadi cahaya kepada bangsa-bangsa? Apabila orang hidup dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat, mereka saling bertembung. Kita dapat melihat semua bangsa saling bertembung dan bertengkar. Kita adalah bangsa yang sepatutnya menyalakan lampu supaya orang lain dapat berjalan. Sekarang, jika Anda mempunyai satu badan dan setiap bangsa mempunyai fungsinya sendiri, apakah fungsi dalam tubuh manusia yang menyembuhkan badan dan memberi kekuatan kepada organ-organ lain? Ia adalah sistem imun. Apabila sistem imun menjalankan tugasnya, badan akan sembuh, badan menjadi sihat. Apabila sistem imun tidak menjalankan tugasnya, badan menjadi sakit. Jadi, kita tidak dipersalahkan kerana penyakit itu, kerana kita yang menciptanya. Kita dipersalahkan kerana kita mempunyai tanggung jawab untuk membetulkannya. Dan itulah yang saya maksudkan. Dipersalahkan atas banyak penyakit sepanjang sejarah. Wabak bubonik adalah salah kami. Segala-galanya dipersalahkan ke atas orang Yahudi. Jadi Anda tahu, akhirnya Anda benar-benar banyak berinteraksi dengan orang ramai di jalanan di Amerika Syarikat. Dan Anda mempunyai cara yang sangat istimewa untuk mencari jalan berhubung sambil memberi maklumat. Adakah Anda rasa ia berkesan? Adakah terdapat orang yang berkata, dia ada sesuatu untuk disampaikan? Dan saya sebenarnya telah berusaha untuk belajar lebih lagi. Sudah tentu. Setiap kali saya berbual, saya ingin memahami dengan siapa saya bercakap. Adakah orang ini lebih tua, lebih muda, berhaluan kanan, berhaluan kiri, beragama, sekular, Kristen, Muslim? Jadi, apabila saya sudah faham siapa mereka, barulah saya boleh mencari kebenaran yang ada dalam naratif mereka dan menghubungkan kebenaran saya dengan kebenaran mereka. Sebab tiada siapa yang mahu dengar, awak salah, saya betul. Mereka serta-merta akan menolaknya, walaupun sebenarnya Anda betul dan mereka salah. Mereka mahu dengar bagaimana mereka betul dan tunjukkan kepada mereka bagaimana mereka boleh menjadi lebih betul mengikut cara mereka sendiri. Jadi, seseorang akan datang kepada saya dan bertanya, adakah Anda seorang Zionis? Saya sudah tahu melalui cara Anda bertanya soalan itu bahawa Anda mungkin anti-Zionis. Jadi, sebelum saya menjawab, saya akan berkata, baiklah, apa yang Anda maksudkan dengan Zionisme?
Dan apabila mereka memberikan definisi mereka, saya sudah boleh tahu di mana mereka silap, apa yang mereka kaitkan yang sebenarnya betul dan bagaimana saya boleh memberikan definisi yang berbeza supaya mereka dapat melihat perspektif itu dengan cara yang berbeza. Dan saya rasa ini adalah satu alat komunikasi untuk sesiapa sahaja. Setiap kali anda bercakap dengan seseorang, tujuannya bukan sekadar untuk mengulang maklumat yang anda boleh sebut di depan cermin. Tujuannya adalah supaya orang itu faham anda. Jadi fahami dahulu siapa yang anda sedang bercakap dan kaitkan kebenaran anda dengan kebenaran mereka. Wah, cantik. Teruskan usaha yang baik. Terima kasih banyak, Rudy. Dan kami tak sabar untuk menonton musim pertama siri dokumentari itu. Bukan sebab champagne, Bezrat Hashem. Hashem. Dan bercakap tentang keterujaan, 8,000 atlet dari lebih 40 negara berada di Israel bertanding dalam lebih 40 sukan untuk Sukan Makabiah ke-22. Kanak-kanak dari umur 15 tahun sehingga atlet berumur 87 tahun mengambil bahagian dalam Olimpik Yahudi ini dengan semangat kesukanan dan Zionisme yang berkobar-kobar. Dan upacara pembukaan di Baitul Maqdis memperarakan semua atlet mengikut negara masing-masing dengan persembahan musik yang menerangi stadium. Berikut lanjutannya. Eruptor bersama Stadium Teddy. Sukan Makabiah 2026 bermula dengan meriah di Stadium Teddy yang penuh sesak di Baitul Maqdis. Seperti Olimpik biasa, Olimpik Yahudi diadakan setiap 4 tahun sekali. Tetapi tahun lepas ia telah dibatalkan karena perang 12 hari dengan Iran. Dan perang dengan Iran tahun ini telah meletakkan acara ini dalam bahaya dengan beberapa atlet, termasuk seluruh delegasi Kanada, tidak dapat hadir. Tetapi itu tidak menghalang ribuan atlet dari lebih 40 negara untuk menampilkan warna negara masing-masing di atas pentas dalam upacara pembukaan yang terang dan mewah. Ia adalah satu pengalaman yang sangat emosional untuk melihat begitu ramai atlet berada di sini. Terutamanya mereka yang datang dari tempat yang sangat jauh, bersungguh-sungguh untuk hadir di sini, tidak kira hujan atau panas. Kami juga teruja dengan pasukan AS yang terdiri daripada lebih 900 orang berumur antara 14 hingga 87 tahun. Pelbagai jenis sukan dan aktiviti, Termasuk catur, pickleball, pelbagai jenis sukan menyeronokkan yang tidak wujud ketika setengah daripada kami masih kanak-kanak. Saya pun termasuk sekali. Acara itu dihostkan oleh penyampai Israel Amerika, Michael Harpas, dan pempengaruh Yahudi Amerika, Montana Tucker. Selain itu, persembahan muzik daripada Eden Rachel serta bintang Eurovision Neta Barzilai dan Yuval Rafael. Turut hadir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Selamat datang ke rumah kedua Anda. Anda semua berkumpul di Yerusalem dalam acara yang indah ini dari seluruh dunia untuk pembukaan Kabalah ke-22. Ia memenuhi kami dengan rasa bangga yang luar biasa dan memenuhi stadium dengan tenaga yang hebat. Kebanyakan acara olahraga selama 2 minggu ini akan berlangsung di tengah Israel, dengan sebahagiannya di Yerusalem serta di utara Israel. Tetapi ini menandakan kembalinya keadaan normal yang penting bagi Israel dan seluruh diaspora Yahudi. AS, antara delegasi terbesar Argentina, Brazil, Meksiko, dan AS. Dengan 900 atlet juru latih, mentor, ibu bapa, dan datuk nenek Amerika dari 40 negeri berbeza bersaing dalam acara terbuka junior, masters, paralimpik. Ia merangkumi pelbagai kategori. Dan bersama kita sekarang ialah Marshall Einhorn, Ketua Pegawai Eksekutif Maccabi USA. Gembira dapat berjumpa dengan Anda. Tahniah, kita berjaya. Anda akhirnya sampai di sini. Terima kasih banyak. Ia sangat menakjubkan berada di sini. Ia telah lama dirancang selama bertahun-tahun dan sudah tentu selepas penangguhan tahun lepas, Ia benar-benar satu kegembiraan untuk berada di sini secara rasmi dan memulakan segala-galanya malam tadi di majlis pembukaan yang menakjubkan di Teddy Stadium. Memang betul. Dan saya kebetulan berada di sana dan ia memang sangat baik dilaksanakan dan memang sudah lama dinantikan. Ia sangat memberi inspirasi. Memberi inspirasi apabila Anda melihat negara-negara yang saya sebutkan. Maksud saya orang demi orang. Sungguh menakjubkan bagaimana setengah orang yang datang itu, Anda tahu, datang dari tempat yang lebih jauh, jelas sekali berbanding Amerika Syarikat. Kenapa ia begitu penting untuk berada di sini? Anda tahu, mewakili dan bersama-sama dengan kami semua di Israel yang telah melalui 3 tahun lepas. Saya suka perasaan di mana orang dari seluruh dunia berkumpul di dalam stadium.
Anda tahu, delegasi-delegasi membuat persiapan di seberang jalan di arena. Dan jadi arena itu dipenuhi dengan semua negara yang Anda lihat. Tetapi Amerika Syarikat berharap masuk pada penghujung, jadi kami tidak dapat melihat semua negara hebat dari seluruh dunia berharap masuk ke Teddy Stadium. Jadi memang bagus dapat mendengar perkara itu dirasai. Ya, saya rasa sangat penting untuk berada di sini, perhimpunan global terbesar masyarakat diaspora Yahudi di Israel sejak 7 Oktober. Dan Anda tahu, kami telah menantikan hari ini sejak itu. Anda tahu, cabaran di sini di Israel dan di rantau ini. Dan bagi komuniti Yahudi di seluruh dunia, ia sangat bermakna dan penting untuk bersama sebagai satu bangsa Yahudi untuk bersatu dalam solidariti antara satu sama lain. Dan sudah tentu bersama Israel dan rakyat Israel. Di sini, di Baitul Maqdis dan di Tel Aviv, serta di seluruh negara. Ia memang sangat penting pada masa ini. Jadi, seperti yang kami sebutkan, delegasi ini terdiri daripada 900 orang dan merangkumi semua peringkat umur. Ceritakan kepada kami tentang beberapa perkara paling menarik. Saya suka hakikat bahwa ada bola keranjang untuk umur 45 tahun ke atas, 55 tahun ke atas. Seorang atlet triathlon berumur 87 tahun dan kini kategori junior juga telah dibuka. Saya bayangkan ada ramai atlet yang berpotensi dan mereka juga akan memberi inspirasi kepada kanak-kanak yang tinggal di sini. Saya boleh bawa anak-anak saya untuk menonton tenis contohnya, berdekatan dengan tempat tinggal kami. Ya, saya rasa keindahan Makkabiyah memang pada latar belakangnya dan penyatuan sebagai bangsa Yahudi. Tetapi sukan itu sendiri sangat pelbagai. Pilihan yang kami ada, Anda ada sebut beberapa. Bola keranjang, tenis, paddle, pickleball adalah salah satu sukan terbaru kami. Kita boleh bincangkan tentang itu. Begitu juga dengan kumpulan umur. Jadi kami ada kategori umur terbuka yang paling hampir dengan Olimpik, biasanya untuk mereka yang berumur 18 hingga 30 tahun, atlet yang berada di tahap prestasi terbaik mereka. Tetapi seperti yang Anda sebutkan, kami juga ada atlet junior bermula dari umur 14 hingga 18 tahun. Kami juga ada atlet master. Kategori umur saya sendiri adalah 35 tahun ke atas. Atlet dalam delegasi AS kami berumur antara 14 hingga 87 tahun dan hampir setiap umur di antara itu. Jadi ia adalah tempat yang hebat untuk atlet-atlet yang sedang meningkat naik dan suatu hari nanti akan bermain sukan di peringkat college atau mungkin sukan profesional. Kami telah mempunyai beberapa atlet yang telah mencapai kejayaan profesional, kejayaan Olimpik, serta atlet yang berada di peringkat lebih lewat dalam kerjaya mereka, mungkin kembali bersukan atau telah bermain sukan sepanjang hidup mereka. Dan mereka ingin bersaing dengan atlet terbaik dari dunia Yahudi, Anda tahu, dalam sukan tertentu dan kumpulan umur mereka sendiri. Hebat. Baiklah, Marshall, terima kasih banyak. Dan kami tidak sabar menantikan 2 minggu pertandingan dan begitu banyak sukan yang hebat, serta catur dan pickleball, seperti yang Anda katakan, memang sangat menarik. Tepat sekali. Kami tidak sabar untuk melihat semua orang di sana dan sambutan yang kami terima daripada rakyat Israel benar-benar sangat bermakna. Dan memang sudah terasa adanya kasih sayang yang saling berbalas. Kami tidak sabar untuk meneruskannya dalam beberapa minggu akan datang. Hebat, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan itu sahaja untuk episod minggu ini dalam Jewish World Weekly. Kami amat menghargai anda kerana menonton. Dan sila layari saluran YouTube i24 News kami atau laman web atau media sosial kami untuk menonton segmen-segmen tertentu episod ini serta episod-episod sebelum ini. Saya Emily Francis, terima kasih sekali lagi kerana menonton dan shalom dari Tel Aviv.